Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sidang penonton yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, Yaumul Jumaah, hari yang mulia, hari yang barakah ini, sama-sama kita bertemu kembali dalam program Bicara Pusaka untuk siri yang ke-6. Jadi tuan-tuan puan-puan mungkin yang baru bersama kita dalam program Bicara Pusaka ini, kita sudah berada pada siri yang ke-6. InsyaAllah kita ada lagi 2 siri untuk yang minggu depan insyaAllah. Jadi untuk program Bicara Pusaka ni khusus kita anjurkan, kita buat sempena kempen bulan Faraid Negeri Selangor. Jadi pelbagai aktiviti telah kita laksanakan dan ada lagi beberapa aktiviti berbaki lagi untuk minggu hadapan insya-Allah. Kita menampilkan panel-panel yang hebat, panel yang menarik insya-Allah, sesuai untuk kita bincangkan perkara-perkara berkenaan dengan pengurusan harta, wasiat, hibah, hubungan persaudaraan, silaturahim dan sebagainya insya-Allah. Baik, sebelum kita pergi jauh lagi untuk kita punya borak-borak kita pada pagi ini insya-Allah, sahabat-sahabat yang mungkin yang baru join ataupun yang dah join tapi tak buat apa-apa lagi, jom kita tekan like, tekan button share insya-Allah. Jom kita sama-sama buat supaya sahabat-sahabat kita yang tak tahu nak buat apa lagi pagi ni, sama-sama dapat bersama dengan kita pada majlis ilmu kita pada pagi ini insya-Allah. Mudah-mudahan kita dapat manfaat, sahabat-sahabat kita dapat manfaat, ahli keluarga kita dapat manfaat, lebih ramai lagi orang dapat manfaat. Sebab dengan kita tekan button share dia itu, mudah-mudahan dia dikira juga sebagai ganjaran pahala kita membuat kebaikan insya-Allah sebab berkongsi berkenaan dengan perkara-perkara yang baik insya-Allah. Baik, sidang penonton yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Sebelum kita nak pergi lebih jauh lagi, saya nak bawa tuan-tuan, puan-puan, sidang penonton yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk sama-sama kita tonton dulu jap kisah ini untuk sama-sama kita perhatikan. Saksikan. Okey. Dalam list yang ada dalam tangan akak sekarang ni, mak dengan abah ada tinggalkan harta bernilai 5 juta ringgit. Banyak kak. Confirm anak lelaki dapat lebih banyak daripada anak perempuan. Asal pula? Tak ada. Kena kasi sama rata. Macam kau seorang je anak mak abah. Tak ada. Anak lelaki lebih berhak. No, kena sama rata. Aku cakap sama rata lah. Hei, sudah! Eish. Okey, itu dia. Sedikit kisah berkenaan dengan hubungan silaturahim ataupun persaudaraan yang berlaku di kalangan masyarakat kita, realiti kita pada hari ini. Jadi sidang penonton yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, sahabat-sahabat FB Majlis Kebangsaan Selangor, sahabat-sahabat FB saudara Syamsul Debat Official. Jadi insya-Allah tuan-tuan di mana pun tuan-tuan puan-puan berada, jom bersama kita untuk pada pagi ini bersama saya selaku moderator anda, Hanzalah Zulkifli. InsyaAllah kita akan borak-borak bersama dengan panel kita hari ini. Jadi tuan-tuan, perempuan pun dah tahu siapa panel. Jadi sebelum kita nak pergi kepada perbincangan kita pada hari ini, saya suka nak bagi tahu tuan-tuan, perempuan, kita ada hadiah sebenarnya kepada penonton bertuah. Apa dia hadiah? Yang pertama, hadiah kita adalah ini. Ini dia, buku Faham Faraid. Jadi buku Faham Faraid, cantik, menarik untuk mereka yang nak belajar, mudah faham, dia punya bahasa pun ringan, mudah faham untuk belajar berkenaan dengan ilmu faraid. Kemudian yang kedua kita ada ini, ini dia bijak pusaka game. Bijak pusaka game ni kita bagi
secara percuma yang game ni bernilai RM80. Jadi kita nak bagi percuma kepada penonton bertuah. Jadi apa caranya nak jadi penonton bertuah ni? Cukup mudah. Jadi tuan-tuan, puan-puan perlu bersama dengan kita pada pagi ni daripada awal sampai habis, insyaAllah. Boleh janji ya? Janji dengan saya, janji dengan tuan panel kita hari ini, insyaAllah. Bersama dengan kita selama lebih kurang 1 jam lah. Kalau terlebih tu saya minta halal lah. Jadi macam mana nak jadi penonton bertuah? Ya, jadi kalau boleh nak perhatikan setiap poin-poin yang disampaikan oleh panel kita. Sebab apa? Ilmunya sangat mahal yang kita nak dapat ni. Jadi kita nak belajar sesuatu hari ini, insyaAllah mudah-mudahan kita betulkan niat kita dan dapat kita sampaikan kepada orang-orang lain di luar sana, insyaAllah. Jadi macam mana? Tunggu, perhatikan poin-poin penting dan nanti saya akan minta panel kita untuk ajukan soalan yang saya kira dia soalan cukup mudah untuk dijawab sebenarnya. So dia punya clue adalah siapa yang paling cepat dan betul. Mereka lah pemenangnya pada hari ini, insyaAllah. Dan pemenangnya kita akan simpan di akhir rancangan nanti, insyaAllah. Kita akan janjikan itu bijak pusaka game dan buku faham faraid, insyaAllah. Jadi akan menjadi milik mereka. Okey, tanpa melengahkan masa lagi, insyaAllah kita pun sahabat-sahabat kita, peminat setia kita punya panel, kita pun dah tak sabar dah nak tengok dan nak perform hari ini, insyaAllah. Jadi tanpa melengahkan masa, saya perkenalkan kita punya penceramah kita ataupun panel kita. Seorang berasal daripada luar negeri Selangor, orang Nogoi 9. Orang Nogoi 9. Saya nak cakap Nogoi saya tak pandai. Tapi sikit-sikit bolehlah. Kalau salah tu minta maaf. Okey, saya perkenalkan kita punya panel kita pada program Bicara Pusaka untuk kali ini, insya-Allah, iaitu kita bersama dengan saudara Syamsul Amri bin Ismail, seorang pendakwah bebas ataupun lebih dikenali dengan Syamsul Debat. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, apa khabar tuan? Dari Baik. Alhamdulillah. Dari mana? Baik adanya. Kamu ada di Seremban. Mana lagi? Seremban. Okey tuan, hari ini tajuk yang kita akan nak bincangkan pada hari ini adalah jangan putus saudara. Maknanya bersesuaian dengan video yang kita tadi tu, adik-beradik kalau buat cerita bahasa ni sensitif betul tak? Sensitif betul. Bila cerita bahasa ni, bila berlaku kematian, nak bagi pusaka je, nak bagi harta, mula sensitif. Bila dah sensitif tu, al-maklum dah hubungan silaturahim dalam masa tu ada yang terasa dan sebagainya. Kadang-kadang melibatkan adik-beradik, kadang-kadang juga melibatkan pak saudara, mak saudara dan sebagainya. Jadi mungkin ada poin-poin yang tuan nak kongsikan pada perbincangan kita pada hari ini, insya-Allah. Baik sahabat-sahabat yang mungkin ada soalan nak tanya berkenaan sesuai dengan tajuk kita pada hari ini, mungkin boleh ajukan. Kalau sempat untuk kita kongsikan. Baik, sebagai mukadimahnya tuan, apakah pentingnya untuk kita menjaga silaturahim itu sendiri? Silakan tuan. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kulli wala karihal kafirun wala karihal musyrikun wala karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada Ustaz Hanzalah kita selaku pemudah cara kita pada pagi ini. Jadi bila dia puji saya ada lambung setinggi mana, takut tuan-tuan. Takut tak sampai sambut terampek tuan-tuan. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan hari ini kita bincang-bincang aja santai-santai. Tuan-tuan jangan stres pula. Bila cerita pusaka, bicara pusaka, stres. Relax. Memang betul. Kalau kita ni memandang dunia ni sebagai raja tuan-tuan. Kalau kita merajakan dunia, percaya cakap saya, adik-beradik akan bergaduh. Kita letakkan dunia ni segala-galanya, harta dunia. Sebab dia tanda orang gila dunia ni 3 je. Pertama, pasangan. Tak kisahlah dia kahwin ke tak kahwin, tapi kalau melebih-lebihkan pasangan menyebabkan dia lupa pada Allah Ta'ala, memang problem. Kerana perempuan sanggup buat apa juga, walaupun dia tak bayar zakat.
Sanggup buat apa juga walaupun dia tak bersedekah. Sanggup buat apa juga tapi sedekah kemudian. Allah akan jadikan tak cukup untuk dia. Sebab dalam surah Asy-Syura ayat 20 Allah Ta'ala beritahu, barang siapa yang mengejar keberuntungan akhirat, nescaya kami akan tambahkan keberuntungannya itu. Maknanya dunia akhirat dapat. Tapi barang siapa yang mengejar keberuntungan dunia, nescaya kami akan berikan sebahagian saja daripada keuntungan dunia itu. Malahan tidak akan ada satu bahagian pun untuknya di akhirat kelak. Itu sebabnya kita cerita tadi. Maknanya bergaduh adik-beradik. Kejarlah. Memang kita akan dapat. Mungkin kita menang. Menang jadi abu, kalah jadi arang. Kenapa? Sebab menang kita dapat, tapi kita tak dapat jaga perhubungan. Sebab sampai kita sakit, akhirnya perhubungan tu yang penting. Sampai kita ada masalah, perhubungan tu yang penting. Itu sebabnya harta dunia ni tak ke mana-mana, tuan-tuan. Menyambung tali persaudaraan ini adalah penting. Itu pertama, pasangan. Yang kedua, harta, tuan-tuan. Harta juga tanda orang gila dunia. Dan yang ketiga, takhta, kuasa. Itu menyebabkan juga merupakan tanda orang gila dunia. Sebabkan tiga-tiga benda ni orang boleh bergaduh. Sebabkan kuasa orang boleh bermusuh. Sebabkan harta boleh bermusuh adik-beradik. Itu sebabnya tuan-tuan, yang paling penting hari ni kita nak bawa reverse balik. Sebelum kita pergi cerita pasal harta, kita akan jadi orang yang nak jaga silaturahim. Menjaga silaturahim merupakan kewajipan bagi orang Islam, tuan-tuan dan puan sekalian. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu akhihi min nafsihi. Nabi kata tak beriman salah seorang antara kamu selagi mana kamu tidak mengasihi orang lain melebihi diri kamu sendiri. Macam mana nak buat itu? Bukan senang ya. Bukan senang. Tapi apapun kepentingan besarnya manfaat silaturahim, maka dalam Islam, seorang Islam tidak dapat dikira sempurna keimanan. Bayangkan iman kita ni dikira macam mana persaudaraan kita dengan orang lain. Bukannya kira duit kita berapa banyak, sedekah berapa banyak. Tak. Hubungan kita dengan orang lain macam mana? Bayangkan. Malahan Nabi kata tidak akan masuk syurga orang yang memutuskan silaturahim, hubungan kekeluargaan. Hadis riwayat Muslim. Tuan-tuan, dalam satu riwayat, Abu Ayyub menceritakan seorang Arab Badui bertanya kepada Nabi Muhammad SAW mengenai amalan yang akan mendekatkan dirinya dengan syurga, serta mengenai apa yang menjauhkan dirinya daripada neraka. Lalu Rasulullah SAW bersabda bermaksud, engkau beribadah kepada Allah, tidak menyekutukannya dengan sesuatu, menunaikan zakat dan menghubungkan persaudaraan ni. Maknanya 4 perkara. Saya ulang balik. Bila saya ulang tu maknanya hati-hati, takut keluar soalan di penghujung tu nanti. Macam tu. Siap bagi hint tu kan. Kan? Cikgu bagi hint. Soalan apa yang mungkin akan keluar. Iaitu yang pertama, beribadat pada Allah, tidak menyekutukannya dengan sesuatu, kemudian menunaikan zakat, dan yang keempatnya menjaga, menghubungkan tali silaturahim kekeluargaan. Begitulah pentingnya bagi kita menjaga silaturahim dalam Islam. Malahan Allah menjanjikan ganjaran yang cukup besar untuk orang yang sentiasa menjaga hubungan berkenaan. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis bermaksud, sesiapa yang ingin dipermudahkan rezekinya dan ditangguhkan ajalnya, yakni dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia menyambungkan tali silaturahim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maknanya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, baru saya bagi 3 hadis tuan-tuan, nak tunjukkan betapa hebatnya silaturahim. Malahan, saya nak tegangkan bagaimana dalam satu hadis Nabi sebut, tidak ada dosa. Tuan-tuan kena ingat ni ayat ni. Saya ni saya pernah tengok ni, salah, saya pernah tengok depan mata saya sendiri, orang bergaduh, meninggal ayahnya ni. Adik-beradik 10 orang bergaduh sebab harta. Bergaduh depan saya tengok, la ilaha illallah, kenapa jadi macam ni? Saya kebetulan datang ziarah. Kejut saya tengok, memang kita tak kenal dah. Orang yang kita kenal sama ni lemah lembut, disebabkan harta boleh keluar, nyaring, suara, menjerit. Allahu Akbar. Saya nak pesan, dalam satu hadis Nabi sebut, tidak ada dosa yang lebih berhak Allah segerakan seksanya di atas dunia dan simpan seksanya di akhirat. Saya ulang balik. Tidak ada dosa yang lebih berhak Allah segerakan seksanya di atas dunia dan simpan seksanya di akhirat. Maknanya dunia, akhirat, dua-dua dapat. Iaitu dosa menerhaka kepada kedua ibu bapa dan juga dosa memutuskan silaturahim. Jadi itulah dia tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tak faham lagi pentingnya silaturahim, dengan macam tu punya hadis penekanan dah bagi tuan-tuan, tak tahulah saya dah. Wallahualam. Masih. Itu dia, tuan-tuan perempuan yang sedang menonton yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Hadis yang saya kira tuan sampai debat kita bawakan cukup menunjukkan
begitu pentingnya pada kita semua menjaga silaturahim dalam bab sekarang kita cerita bab dalam bab pengurusan harta. Tapi tidak semestinya untuk menjaga silaturahim dalam bab harta, tapi dalam setiap perkara sebenarnya. Cuma dalam bab harta ni sering berlaku terputusnya silaturahim ataupun ada masalah sebab kita kadang-kadang tak faham ataupun kita buat-buat tak faham. Jadi saya kira tuan, umum masyarakat kita tahu kewajipan untuk menyambung silaturahim sesama Muslim. Tahu, bukannya tak tahu. Jadi mungkin tapi kalau kita tengok masih ramai lagi orang yang berbuat demikian lah. Maksudnya dia tetap juga nak putus silaturahim, tetap juga nak bergaduh sampai kata tak mengaku. Kau bukan saudara aku, kau bukan adik-beradik aku. Sampai macam tu sekali lah. Sehingga perkataan-perkataan yang kita tak suka nak dengar. Jadi kenapa perkara ni masih lagi berlaku tuan? Jadi dalam hal ni kita memang semua tahu, semua boleh cakap, jaga silaturahim, semua boleh minta maaf sama gaya, maaf zahir batin, dia semua boleh cakap. Lepas dia kata, cukup lah, kau tahu tak apa hukumnya putus silaturahim. Siap boleh cakap dengan orang, tapi bila jadi dekat diri sendiri, bukan senang nak buat. Mereka ni bukannya tak mau menyambung tali persaudaraan, malahan ada yang sengaja memutuskan tali persaudaraan hanya disebabkan oleh perbezaan pendapat. Kadang-kadang menganut fahaman politik yang berbeza. Kadang-kadang perebutan harta dan lain-lain perkara yang berkaitan. Sekali lagi hal yang berkaitan dengan tajuk besar dia, dunia. Tajuk besar dia dunia. Kalau pasal dunia memang dia akan jadi itu. Sebab apa? Contoh kenapa yang kepatian dia jadi masalah? Sebab dia fikir, sekarang kalau aku pergi dekat dia sekarang, kalau aku baik dengan dia, nampak sangatlah orang cakap aku ni lemah. Jadi maknanya macam seolah-olah aku merelakan dia berada dalam parti fahaman sana. Contoh macam itulah. Jadi aku ni tak boleh, aku kena jaga. Maknanya nak jaga apa? Jaga kedudukan. Nak jaga prestis diri. Semuanya apa? Dunia. Sedangkan siapa yang fikir akhirat, aku ni kalau aku tak minta maaf dengan dia, kalau aku tak baik dengan dia, kalau tiba-tiba Allah cabut nyawa aku sekarang, oh ya Allah Akbar, aku mati dalam keadaan belum tentu lagi dapat masuk syurga. Sebabkan aku membiarkan tali persaudaraan itu terputus, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sebab menjaga silaturahim ni macam saya sebut di awal tadi. Bayangkan Nabi letak indikator keimanan seseorang bukannya berapa puluh kali kita semayang satu hari. Bukannya berapa banyak sedekah yang kita bagi. Walaupun sedekah itu salah satu jalan silaturahim, tapi sebenarnya poin yang paling besar sekali kita kena fikir, menjaga persaudaraan. Itu sebabnya ada dua perkara kalau kita tengok. Dua standard persaudaraan dalam Islam. Iaitu pertama ithar. Ithar ni mengutamakan kepentingan orang lain melebihi diri kita sendiri. Itu standard yang tinggi tu. Contohnya kalau kita balik rumah, kita nampak jiran sebelah rumah tak makan kan. Jiran sebelah rumah tak makan. Kita bawa makanan ni. Belum tentu lagi kita boleh bagi makanan yang ada kat tangan kita bawa balik rumah, bagi jiran sebelah. Yang kita lapar tak apa, jangan jiran sebelah tak makan. Itu belum tentu kita boleh buat, tuan-tuan. Susah. Termasuk yang bercakap ni, bukan cakap orang lain, tuan-tuan. Termasuk yang bercakap ni. Betul. Tetapi dalam Islam ada standard yang kedua, rendah sikit daripada tu. Iaitu salamatus sadri, belapang dada. Kalau tak boleh tolong, jangan nyusahkan orang. Itu je. Maknanya jangan nyusahkan orang. Tu sebab Nabi si ajar akhlak kalau bawa balik makanan. Anak ni Nabi pesan, jangan bagi anak kita makan makanan tu dekat luar rumah. Takut anak jiran nampak. Nabi kata. Sampai jam tu sekali lah nak jaga hati orang. Macam tu. Kalau beli KFC tu, sepatut tak boleh sebut KFC ni sebab dia tak taja ceramah kita pagi ni. Katalah dia beli ayam goreng tu, masuk dalam plastik hitam supaya orang tak nampak apa kita bawa. Dia bawa sampah ke bawa apa orang tak tahu. Contoh macam tu lah. Kan? Jadi, bila dah masuk dalam rumah, nak cerita salamatus sadri ni, apa maksud salamatus sadri? Salamatus sadri ni adalah belapang dada. Tapi Ustaz Anzalah dan semua yang dengar kuliah pada pagi ni, yang paling heran sekali, orang boleh belapang dada dengan sahabat-sahabat dia, tapi tak boleh belapang dada dengan ahli saudara mara dia. Tak boleh. Kadang-kadang, okey, hari ni aku belanja, cakap dengan geng pejabat ni, hari ni aku belanja, cakap dia nak makan apa, hari ni aku open table. Dengan anak beranak sendiri berkira. Ada belanja kawan-kawan, buat makan-makan dekat hotel, boleh buat.
tapi saudara mara berkira. Kata, bila sampai adik-beradik, kalau lah orang tu berlapang dada, kalau ikutkan ni, kita ada motosikal sebiji ni. Motor arwah ni dah meninggal, jadi motosikal sebiji macam mana? Motosikal tu bagi dekat Along boleh? Bolehlah bagi je kat Along, berlapang dada. Tapi tanah ni macam mana? Tanah ni, kita bagi 10 orang 10 beradik ni. Langsung semua yang seorang cakap macam ni lah. Tak payahlah kita susah-susah letak 10 nama. Letak aja satu nama, bagi je dekat Angah. Biar Angah, sebab kebetulan Angah duduk dekat rumah ni. Biar letak Angah. Tapi Angah jangan jual rumah ni Angah. Ni rumah pusaka kita. Mudah-mudahan kita berdapat teruskan daripada masa ke semasa. Nampak tak? Jadi bila dia cakap tu, dia tak ada nak bergaduh tuan-tuan. Dia berlapang dada je. Ini tak? Mana boleh? Apa salah Angah pula? Macam ni seorang je anak ayah. Apa kita ni bukan anak ke? Bergaduh tuan-tuan. Sebab kata pusaka. Itu sebabnya menjaga silaturahim ni tuan-tuan sekalian. Itu sebabnya Nabi pernah sebut dalam satu hadis. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah ia memulakan tamunya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah menyambung hubungan silaturahim. Menjalin silaturahim juga adalah salah satu cara meningkatkan akhlak terpuji. Dan firman Allah dalam surah Ar-Ra'd ayat yang ke-21. Dan orang-orang yang menghubungkan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan dan mereka takut kepada Rabb-Nya dan takut kepada hisab yang buruk. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, itu sebabnya kita ni sekarang ni kena jaga tuan-tuan. Kena jaga. Maknanya orang yang menjadi kata sanggup memutuskan satu rahim ni, kalau kata Ustaz Zalah tadi tanya dia, kenapa jadi macam tu? Satu aja. Motif dia mesti dunia. Kalau motif dia akhirat, dia takkan putuskan satu rahim. InsyaAllah dia akan jaga sehabis baik tuan-tuan dan puan sekalian. Wallahu a'lam. Terima kasih. Itu dia. Sedang penonton yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Jadi kita dah tahu dah pentingnya untuk kita jaga silaturahim, dan perkara ni perlu sama-sama kita jagalah. Jaga. Terutama sekali dalam hubungan ahli keluarga kita lah. Untuk biasanya dalam bab pengurusan harta ni dia tak melibatkan, jarang dia melibatkan kawan-kawan. Jadi dalam bab pengurusan harta ni biasanya dia akan melibatkan ahli keluarga kita. Saya teringat satu hadis Nabi SAW, mafhumnya, sebaik-baik kalian adalah orang yang baik terhadap ahli keluarganya. Dan aku adalah, apa kata Nabi, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap ahli keluargaku. Dan apabila salah seorang daripada ahli keluarga kalian meninggal dunia, maka biarkanlah dia, tinggalkanlah dia dan jangan berbicara tentang keburukannya. Ini nak menunjukkan tuan-tuan perempuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Taala sekalian, jangan kita terlalu tumpu sangat nak jaga hubungan silaturahim dengan kawan-kawan kita, sehingga kita dengan ahli keluarga kita terlalu keras sangat, sehingga boleh memutuskan silaturahim. Dalam bab dalam bab kawan kita minta nasihat nasihat tentang nak bagi pusaka ni, kita boleh cakap, kau tak boleh buat macam tu, itu harta adik-beradik kau kena bagi. Tapi bila berlaku pada kita, tak, aku nak faraid, hukum aku mana. Jadi ini macam-macam drama yang keluar. Jadi tuan-tuan, perempuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Baik, tuan, sampel debat. Kita nak tahulah. Jadi umum kita nak tahu tanggungjawab nak jaga silaturahim ni sebenarnya tanggungjawab siapa? Adakah orang yang terputus silaturahim atau orang yang memutus, ataupun siapa sebenarnya? Silakan. Jadi yalah, macam kita tengok tadi, macam yang saya uraikan di awal tadi, hubungan silaturahim tu kita kena cek balik puncanya daripada pertengkaran sebabkan harta benda atau pusaka, hutang piutang, hasutan, fitnah, sombong, penting diri sendiri, media sosial pun boleh jadi hal sekarang ni, bergaduh kan. Di samping tu juga perkelahian anak beranak, kan, adik-beradik, jiran tetangga. Jadi macam-macam dimensi tau. Macam-macam dimensi ada. Caprice, Nadir, Ebit Liu. Kan? Contoh, jadi mana kata, sebab isu semasa kita ambil sikit kan. Jadi sekarang ni, itu sebabnya jangan kita ni jadi netizen, kita melaga-lagakan lagi, kita tambahkan lagi, simbah minyak lagi. Biar ada berapi, biar ada terbakar kan. Satu tuan-tuan, satu saya selalu cakap kat orang. Jangan ambil alih kerja Allah Ta'ala. Apa maksud kerja Allah Ta'ala tu? Kau tahu semua, A to Z. Dan jangan taksub sangat dengan orang tertentu. Yang seorang taksub dengan Caprice, seorang taksub dengan Nadir, seorang taksub dengan Ebit Liu. Tapi kita taksub dengan silaturahim tak apa. Maknanya apa? Mudah-mudahan mereka bertiga dapat berbaik. Lupakanlah sengketa. Fokuskan kepada yang baik-baik. Ingat yang baik-baik, fikir baik-baik, buat yang baik-baik. Mudah-mudahan Allah balas yang baik-baik. Kenapa saya cakap ni? Sebab dalam persengketaan, ada persengketaan antara tiga pihak ni tadi. Contoh, tak kisahlah siapa-siapa, termasuklah
juga kes tu. Jadi kita sepatutnya komen kalau kita tu sebagai netizen, peranan kita nak baikkan dia. Kita nak kenal, kita tak kenal sangat Abid Liu, tapi kita ada ruang bagian komen tu. Kita tulis, apa salahnya kalau ketiga-tiganya berdamai. Jadi saya nasihatkan, jagalah silaturahim antara kita. Kepada netizen, tolong jangan bash-bash, tolong jangan ban-ban. Cuba kita jadi baik. Kita kena ingat, bahawa tanggungjawab untuk membina semula hubungan silaturahim terputus bukan hanya terletak kepada pihak yang bergaduh, yang bertelingkah, yang berdebat. Kan debat dah keluar. Yang bertelingkah, yang bertikai, yang bermusuhan saja. Tetapi juga ada merupakan peranan sanak saudara, kawan-kawan, netizen. Yang paling penting sekali, kita kena main peranan sebagai orang yang memudahkan, memudah carakan, mendamaikan. Oleh yang demikian, kita dapat menyambungkan semula silaturahim yang terputus. Selain daripada itu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita tengok bagaimana dalam surah Al-Hujurat, ayat yang ke-10, Allah Ta'ala beritahu, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara, maka damaikanlah antara dua saudara kamu yang bertelingkah itu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beroleh rahmat. Maknanya dalam Quran kita tak sebut orang yang bergaduh saja, tuan-tuan. Tetapi dia kata, damaikanlah. Allah perintahkan siapa-siapa juga yang baca ayat ni. Yang baru dengar pagi ni pun, yang selama ni tak mengaji, pagi ni baru dengar ayat ni. Surah Al-Hujurat 10. Oh, maknanya tanggungjawab aku ke? Tanggungjawab koma. Tanggungjawab kamu. Orang sebenarnya cakap, memang tanggungjawab kau, Jang. Kena buat, damaikanlah mereka yang bermusuhan ini. Damaikanlah mereka. Mudah-mudahan. Kan? Dengan mudah-mudahan kita beroleh rahmat, tuan-tuan. Maka sama-samalah kita berusaha dalam menjaga dan mengeratkan lagi hubungan silaturahim. Jika berlaku perselisihan, berusahalah untuk mencari jalan penyelesaian dan perdamaian. Kerana semua orang mukmin itu adalah bersaudara. Sebab bila berlakunya orang memutuskan silaturahim, Allah akan turunkan bala bukan hanya pada kedua-dua orang tu, tapi pada keseluruhan masyarakat yang ada dekat kawasan tu. Pernah satu ketika dalam kitab Mukasyafatul Qulub daripada Imam Al-Ghazali, Nabi datang duduk dekat dalam satu majlis, ada beberapa orang pemuda tengah duduk. Nabi kata, barang siapa yang memutuskan silaturahim, kan, tolonglah jangan duduk dalam majlis ini. Nabi kata macam tu. Bangun seorang budak muda ni, seorang belia ni bangun. Rupa-rupanya dia pergi cari makcik dia sebab dia pernah putuskan hubungan dengan makcik dia. Dia minta maaf dengan mak saudara dia balik, ya Rasulullah, aku minta maaf ya Rasulullah, aku dah pun damaikan hubungan aku dengan mak saudara aku. Maka Nabi kata, sesungguhnya orang yang putus silaturahim. Tengok ayat tadi tu, yang putus silaturahim, bala tu bukan hanya untuk seorang, bukan untuk dua orang, tapi untuk sekalian orang akan dapat. Contoh paling mudah lah, dalam kampung kita, bayangkan ketua kampung dengan imam bergaduh, bayangkan. Ketua kampung dengan imam bergaduh, huru-hara penduduk situ, nak buat kenduri, nak panggil imam kan, ketua kampung tak datang. Panggil ketua kampung kan, imam tak nak datang. Kan susah, baik kita damaikan. Kan imam cakap, yelah, orang dah dapat ketua kampung, mana nak pandang imam dah. Allah, imam merajuk buruk tu rupanya. Kan? Tapi bukan imam Manda Maiz lah, ini imam tempat lain ni. Lepas tu, yang imam dijemput, yelah, orang ada imam, tak adalah ajak ketua kampung ni, dah ketua kampung. Susah bila dia ada dalam satu majlis. Apa salahnya kita damaikan dua-dua? Cakap, ni ketua kampung datang, dia harap sangat tuan imam datang. Ya ke dia cakap macam tu? Iya. Dia cakap dengan saya sendiri. Dia kata kalau ketua kampung tak datang, imam pun tak nak datang. Oh ya ke? Lepas tu dengan imam pun dekat macam tu. Mam, kena datang mam, ketua kampung harap sangat. Kau biar betul dia cakap macam tu. Apa lepas bergaduh dengan dia ni? Tak adalah, memang dia cakap macam tu. Saya dah siapkan tempat imam duduk sebelah ketua kampung. Bayangkan tu. Bila dia datang duduk sebelah, langsung elok tuan-tuan. Dapat pahala tuan-tuan. Kita mentautkan silaturahim antara dia. Sebab apa? Nampak macam tu. Kita peranan kita. Mainkan peranan. Apa yang kita boleh. Sebagai netizen, dah nampak orang bergaduh, bagi nasihat baik-baik. Jangan dibakar pula. Contohnya yang isu yang baru-baru ni lah, yang Abid Liu Caprice. Kau boleh support pula orang ni, support orang ni. Tak. Dia bukan masalah kita pilih pihak mana. Sepatutnya kita damaikan mereka semua. Wallahu'alam. Terima kasih. Okey, Tuan, bila Tuan sebut kita sebagai netizen tu, saya suka untuk membayangkan satu situasi kalau kita berada dalam sebuah keluarga lah, sebuah keluarga, untuk mendamaikan ahli keluarga kita yang lain. Kita tahu mungkin ada di kalangan adik-beradik kita yang tak sebulu dengan bapa kita, kan? Ada juga yang dia tak sebulu, dia tak boleh ngam dengan pakcik dia.
Tapi dalam bab harta, dalam bab pusaka, dalam bab kadang-kadang kita ni dalam hubungan saudara ni, kita akan kat mana pun nanti akan berjumpa balik. Dia lari tak lari kat mana pun. Adik-beradik dia pusing kat jauh mana pun, nanti susah ke, mati ke, kenduri ke, besok adik-beradik juga yang kita cari. Betul. Jadi kita sebagai orang mungkin ahli keluarga yang di tengah lah, yang tak berpihak kepada siapa-siapa. Jadi kalau boleh jangan letakkan diri kita di sebelah mana-mana pihak pun. Saya suka tadi Tuan sampaikan tadi, untuk kita gabungkan mereka ni. Jadi cuba cari alternatif yang terbaik. Jadi sidang tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah SWT sekarang, mungkin sahabat-sahabat mungkin ada yang baru join kita punya bual bicara kita, sembang-sembang kita pada pagi ni. InsyaAllah boleh share, boleh like kita punya perkongsian kita. Mudah-mudahan lebih ramai lagi mereka yang dapat manfaat atas perkongsian kita pada hari ini. Baik Tuan, kita nak sambung. Apakah ada kaitan silaturahim itu dengan menjaga persaudaraan, dengan keberkatan ataupun kemurahan rezeki? Silakan. Itu sebabnya kalau kita tengok kan, ada 3 sebenarnya kelebihan kalau kita tengok kan. Kalau kita tengok bab kemurahan rezeki, tengok juga macam mana mahalnya rezeki pula. Dia ada 2 tu, murah rezeki, mahal rezeki. Orang Negeri Sembilan kan mahal joki lah kan. Tersebut orang tua dulu, kau ni mahal joki, kau ni membuta sampai tengah hari. Dia kata, mak marah kalau tidur meninggi hari kan, sampai pukul 10, 11 pagi tak bangun lagi. Mahal joki kau ni. Sebab apa? Nabi suruh kita bangun awal. Yang mana orang yang memutuskan satu rahim, pertama, doanya tidak akan dimakbul oleh Allah Ta'ala. Pertama. Kedua, rezeki dia sempit, tuan-tuan. Dan yang ketiganya, kebaikannya tergantung, tuan-tuan. Bayangkan, kebaikan buat baik tergantung. Bayangkan tu, apa jadi, tuan-tuan? Apa jadi? Kalau kebaikan kita buat baik banyak, tapi tergantung. Disebabkan oleh silaturahim. Itu sebab, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau kita tengok dalam bab silaturahim, contoh, kita ambil contoh paling senang lah. Bila orang nampak orang susah, saudara mara kita susah. Itu sebab Nabi kata, orang yang bersedekah kepada ahli keluarga dia, darah daging dia, dia dapat 2 pahala, Nabi kata. Tapi siapa yang bersedekah tolong orang Islam, yang bukan ahli darah daging dia, dapat 1 pahala. Maknanya penekanan bantu saudara mara kita dulu. Bantu kepada ahli keluarga kita dulu. Tapi tak kisahlah, walaupun ahli keluarga, walaupun saudara, mungkin ahli keluarga kita semua senang-senang dah. Tapi kita nampak ada orang susah. Dia tak ada kena-mengena, kita tak kenal dia. Tapi kita terbaca dalam Facebook. Tuan-tuan. Dia kebetulan nak duit RM50, tuan-tuan. Tapi kita pun kebetulan teragak hari tu nak sedekah. Kita pun transfer zap masuk dalam akaun ni. Tuan-tuan, orang ni orang tengah susah, tuan-tuan. Orang yang mungkin tak aniaya. Mungkin orang tak aniaya sekadar buang kerja. Jadi doa dia tak dihijab, tuan-tuan. Bayangkanlah tiba-tiba dia tengok dalam akaun dia, Hanzalah Zulkifli, spot, tiba-tiba transfer, Hanzalah Zulkifli, CIMB Bank, RM100. Dia sedekah RM1, menitis air mata dia. Benda pertama, ya Allah, kau murahkanlah rezeki Hanzalah ni, ya Allah, dia tolong aku, ya Allah. Direct, tuan-tuan, tak ada roblox doa tu. Direct terus ke Allah Ta'ala. Itu sebabnya nak beritahu, memang ada kaitan, tuan-tuan. Dia silaturahim ni, tuan-tuan, silaturahim ni, kita termasuk berbuat baik dengan orang. Orang tua, tuan-tuan, tak ada sesiapa. Allahu Akbar. Apa aku nak buat ni? Nak melintah jalan ni, kereta banyak ni. Kali datang budak-budak, tak apa makcik, saya tolong. Dia pimpin makcik tu seberang jalan, tuan-tuan. Dia dalam hati dia, ya Allah, kau murahkan rezeki anak ni, ya Allah. Sikit-sikit murah rezeki. Orang Melayu macam tu lah. Orang Melayu tak main, mudah-mudahan murah rezeki, panjang umur murah rezeki, panjang umur. Tu je dia punya zikir bila terima kasih, tuan-tuan. Kan? Tolong photostat dia, mudah-mudahan murah rezeki, panjang umur. Iya, tanyalah. Nak pula pejabat Majlis Agama Islam Selangor. Nak tu kan pejabat ni kan, contoh kan. Semua memang warak 2 barkun, tuan-tuan. Semua memang kategori baik-baik, alim ulama semua, tuan-tuan. Jadi, memang cakapnya doa yang baik-baik. Tu sebab kita ni sebenarnya doa yang baik. Itu sebabnya kalau kita, siapa yang dah kehilangan mak ayah dia terasa, tuan-tuan. Kenapa? Sebab apa yang paling mahal sekali pada mak? Bila mak dah tak ada, paling mahal sekali doa dia, tuan-tuan. Mak doakan anak mak berjaya, mak doakan anak mak sukses, mak doakan anak mak naik pangkat, mak doakan
Nampak yang macam tu tuan-tuan, macam sekali lalu dia cakap. Tetapi tuan-tuan, doa dia bila dia dah tak ada, kita kehilangan satu doa tuan-tuan. Satu doa yang cukup hebat, yang mana Allah Ta'ala akan makbulkan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, setiap manusia kita ni memanglah tak lagi bersalah dan silap. Tapi bila kita baikkan hubungan, tuan-tuan, silap-silap dia jadi, kadang-kadang orang ni bergaduh, dia kusut sangat bila bergaduh satu dengan lain. Tak ada siapa tenang hati tuan-tuan bila bergaduh. Tetapi bila dia dah berbaik, tuan-tuan, dia rasa gembira tu sampai sanggup buat apa juga untuk orang yang dia baik ni, tuan-tuan. Dan begitu juga tuan-tuan, kita tengok dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian saling dengki, menipu, marah dan memutuskan hubungan. Dan janganlah kalian menjual sesuatu yang telah dijual pada orang lain. Jadilah kalian hamba Allah yang bersaudara. Seorang Muslim adalah saudara bagi Muslim yang lainnya. Dia tidak menzaliminya dan mengabaikannya, tidak mendustakannya dan tidak menghinanya. Takwa itu di sini lalu menunjukkan dadanya sebanyak 3 kali. Cukuplah seorang Muslim dikatakan buruk jika dia menghina saudaranya yang Muslim, Muslim atas Muslim yang lain. Haram darahnya, hartanya dan kehormatannya. Hadis riwayat Muslim. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, hayatilah seruan Nabi Muhammad SAW-nya. Hakikatnya tuan-tuan, selain pada kesempurnaan iman, ada 4 kelebihannya kita menjaga silaturahim. Pertama, Allah Ta'ala akan mengkayakan hati kita. Apa maksudnya kayakan hati kita ni tuan-tuan? Kayakan hati kita ni maknanya kita rasa nak tolong orang aja. Sebab kita ni kalau jaga silaturahim. Kan? Kedua, membersihkan harta kita. Duit kita sikit pun rasa cukup. Tengok mak ayah kita dulu. Susah tuan-tuan dulu, apa pun tak ada. Tapi sibuk bila kena kenara nak tolong juga orang tu. Bagilah beras, bagilah minyak, bagi lemak, kita pun tak ada. Biarlah nanti besok kita susah, besok mudah-mudahan ada orang lain tolong kita. Nampak? Itu kedua, membersihkan harta. Ketiga, memanjangkan usia. Bayangkan, orang doakan panjang umur. Kan? Orang yang baik ni, mudah-mudahan panjang umur kau. Adalah umur kita, mudah-mudahan dapat kita pergi haji sama-sama. Nampak tu? Nak pergi sama-sama. Nampak? Silaturahim. Dan juga yang keempat, melancarkan rezeki. Itu penting ke? Melancarkan rezeki. Jadi, rezeki kita ni, tu yang saya kata tadi, kaitan silaturahim dengan rezeki memang sangat dekat sebenarnya. Itu sebabnya kalau kita tengok kan, sahabat-sahabat, kita tengoklah sahabat macam mana Nabi dengan Saidina Abu Bakar, dengan Saidina Ali, dengan Saidina Umar, kita tengok macam mana. Mereka bukannya hidup, bukannya tak ada duit dulu. Saidina Abu Bakar keluarkan duit. Selain daripada apa, sebab silaturahim sayangkan tentera Islam nak berjuang ni, keluarkan habis. Nabi kata, apa yang tinggal pada engkau wahai Abu Bakar? Yang tinggal pada aku hanya Allah dan Rasul. Bayangkan. Dan silaturahim punya masalah. Dan pernah ke mereka tu mati disebabkan itu? Tak, tuan-tuan. Mereka tetap teruskan. Allah Ta'ala bagi kepanjangan usia pada mereka bersama-sama, hidup bersama-sama, tuan-tuan. Kan, kasih sayang mereka walau susah macam mana sekalipun. Tapi silaturahim tu yang lebih penting, tuan-tuan. Kan, ingat tak kisah yang dalam satu kisah yang disampaikan bagaimana Nabi lapar, tuan-tuan. Keluar Nabi lapar, tiba-tiba Sayyidina Abu Bakar tahu, ya Rasulullah, kau ke mana Rasulullah? Aku lapar ni. Samalah dengan aku. Aku pun lapar. Sayyidina Abu Bakar kata, jom kita sama-sama cari makanan. Tersempat dengan Sayyidina Umar. Apakah gerangan kamu berdua ni? Kami berdua lapar. Kau ke mana Umar? Aku pun lapar. Berjalanlah ketiga-tiga ni. Lapar. Jalan-jalan cari makan. Sampailah ke rumah seorang sahabat, iaitu rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Assalamualaikum ya Abu Ayyub. Abu Ayyub pun cakap, waalaikumsalam. Dia kata, apakah gerangannya 3 pemimpin hebat ni datang ke rumah aku? Dia pun tanya, wahai Abu Ayyub, ada tak apa-apa makanan kat rumah kamu? Kami ni lapar ni. Ya Rasulullah, yang ada cuma buah tamar dan air masak. Nampak tak? Jadi buah tamar, mereka bertiga gembira. Alhamdulillah, mereka kata. Nabi pun ambil Bismillahirrahmanirrahim. Nabi makan buah tamar dan Nabi minum. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah. Lepas, ni contoh je. Lepas Nabi minum, Nabi pun sebut Alhamdulillah dan Nabi sambung wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Maksudnya setiap nikmat Tuhanmu hendaklah kamu sebutkan. Jadi nak beritahu tuan-tuan sekalian, bila silaturahim itu terjaga, ada rezeki, jangan risau. Ada rezeki walaupun buah tamar, tuan-tuan. Buah tamar, tuan-tuan, time bulan puasa, bila siang nampak sedap sangat, tuan-tuan. Telio jangan main-main. Kita tengah lapar kan, anak-anak bulan puasa pula, tak boleh makan pula, berkilat dia nampak buah tamar tu. Malam tak ada pula berkilat sangat kan. Tapi itulah dia. Ada rezekinya. Wallahu a'lam. Okey, itu dia. Maknanya tuan-tuan perempuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kaitan antara
silaturahim dan rezeki itu sangat-sangat dekat. Sebab biasa berlaku bila kita hubung dengan silaturahim, kita buat satu kebaikan, orang akan doakan untuk kita. Dan doa yang biasa apa orang doakan macam Tuan Samsul Debat kita boleh tahu, semoga panjang umur, murah rezeki. Dua benda ni mesti ada. Jadi dia kaitannya, siapa tahu ketika itu Allah angkat doa tersebut terus dan makbul doa tersebut, alhamdulillah murah rezeki kita. Jadi tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Baik tuan, kita tadi janji nak bagi soalan. Mungkin kita bukakan soalan yang pertama kepada penonton supaya penonton boleh standby untuk jawab, sebab kita ada dua soalan ni. Soalan yang pertama, silakan tuan. Apakah soalannya? Boleh tuan? Saya tak bagi ke tuan bagi soalan? Bagi kot tengok. Saya bagi je lah. Okey, nanti saya minta Tuan Samsul Debat kita pilih pemenang kita pada hari ini insya-Allah. Baik, sidang penonton yang dikasihi oleh Allah SWT sekalian, soalan yang pertama saya rasa cukup mudah. Okey, soalannya tanggungjawab siapa untuk jaga silaturahim ini? Sekali lagi saya ulang, tanggungjawab siapa untuk menjaga silaturahim? Penonton bertuah, mohon komen yang paling cepat dan betul, insya-Allah kita akan cepat tengah tunggu ni. Tengah tunggu jawapan ni. Tengah tunggu jawapan ni. Cepat. Tapi kita umumkan di akhir nanti tuan. Kita umumkan yalah. di hujung. Okey. Jadi tuan-tuan puan-puan boleh terus komen. Jadi mungkin yang sahabat-sahabat yang lain boleh bantu untuk sharekan lagi kita punya perkongsian pada pagi ini, insya-Allah. Baik tuan, kita sambung lagi perbincangan kita, insya-Allah. Ada juga yang katakan tuan, dalam situasi kadang hidup aku ni tak nyusahkan orang. Aku punya hal. Keluarga aku tak kacau orang pun. Jadi tak payah nak sibuk-sibuk buat baik, tak payah sibuk nak kacau hidup orang lah. Jadi mungkin pandangan tuan sendiri macam mana? Sebenarnya dalam hal ni kita kena faham kalau betul lah kita ni hidup seorang-seorang boleh selesai. Kan? Dah boleh selesai. Buatlah. Sebenarnya tak boleh. Jangankan hidup. Hidup mana ada orang boleh hidup sendiri. Tukang gunting pun kena ada orang lain gunting rambut dia. Kan? Pakar bedah pun kena orang lain bedah dia. Tak dapat dia nak bedah diri dia sendiri. Apa-apa pun yang kehidupan kita, kita perlukan orang lain. Jangankan hidup tuan-tuan. Mati pun tak mandi sendiri. Mana ada orang mati sendiri. Jadi dalam kehidupan kita ni, kita perlukan orang lain. Kan? Nabi kata tu, Nabi tunjukkan bagaimanakah umat Islam tu, dia macam ni dia kata. Nabi kata, dia saling. Nabi siap buat gaya macam ni tunjukkan. Macam ni. Makna kata begitu nak akrabnya orang Islam dengan orang Islam sepatutnya. Tetapi itu sebabnya, kenapa kita kena akrab antara satu sama lain? Itu sebabnya dalam hukum Islam pun ada fardu ain, kan? Ada fardu kifayah. Kenapa fardu kifayah? Seorang buat, yang lain tak payah. Maksudnya apa? Maknanya saling support. Kan? Saling support. Kan kalau semua kau joget menjaga umat Islam Selangor, susah pula tak ada siapa jadi engineer. Kan? Kena ada tuan-tuan. Kena ada. Makna kata seorang ada engineer, seorang lawyer, seorang jadi doktor, seorang jadi ini. Jadi makna kata semuanya ada peranan masing-masing, iaitu disebut dalam istilah bahasa Jawa Selangor tu, iaitu reciprocal process. Nampak lain macam Jawa dia. Maknanya proses saling lengkap melengkapi. Jadi makna kata dalam kehidupan kita ni, kita saling memerlukan antara orang lain. Jadi walaupun kita cakap kita tak nyusahkan orang, kita kena baik. Tuan-tuan, jangan tak tahu kalau kita buka kitab penenang jiwa daripada Imam Al-Ghazali tu. Dia sebutkan tentang bagaimanakah silaturahim ni, pentingnya menjaga silaturahim ni, sifat rahim tu sendiri Allah berikan dalam hubungan. Bayangkan. Silaturahim tu, rahim tu sifat Allah tu. Allah letak sifat Allah dalam hubungan. Sebab akhirat nanti, rahim ni yang akan sebut. Bila berlaku pertikaian, contohnya saya dengan Ustaz Zalah bergaduh lah. Saya pun cakap, tak ada, lantar lah dia kan. Lepas tu orang cakap, kau tak nak baik ke dengan Ustaz Zalah tu? Aku bukan tak nak baik dengan dia. Aku dah hulur tangan lah, dia yang tak nak baik dengan aku. Saya cakap macam tu. Sampai orang tanya Ustaz Zalah lah, Ustaz Zalah macam mana? Samsul Debat, tak dapat dah. Aku memang bukan aku tak nak baik dengan dia. Dia tu yang tak nak. Dua-dua bagi dalih. Tak nak baik. Betul. Jangan risau. Akhirat besok, rahim tu yang akan cakap. Dalam hati Ustaz Zalah ke, atau Samsul Debat sebenarnya yang tak nak baik. Jadi kita besok terkunci mati, mulut kita, tangan kita terikat. Tetapi yang akan berbicara adalah rahim, akan beritahu
siapa sebenarnya nak memutuskan hubungan. Itu sebab jangan sekali-kali memutuskan hubungan tuan-tuan dan puan sekalian. Ada orang tu siap cakap, biar dia melutut minta maaf dengan aku. Akhirat besok ayat dia. Biar dia melutut merangkak minta maaf dengan aku. Jangan tuan-tuan. Buat apa kita menambahkan syarat nak masuk syurga tuan-tuan. Kenapa saya kata macam tu? Katalah tiba-tiba kita ni nak masuk syurga lah. Kan kita dah settle lah. Kena seksa lah apa semua nak masuk syurga ni. Nanti dulu kata satu malaikat. Kenapa pula? Dulu kau pernah cakap kau tak puas hati dengan seorang hamba Allah ni. Jadi kau kata biar dia melutut merangkak minta maaf dengan kau. Jadi kau tunggu sini. Kau tak boleh masuk lagi, kau kena tunggu. Kenapa pula? Kau tunggulah kawan tu minta maaf melutut dulu. Kawan tu pula kena seksa 1000 tahun. Allahu Akbar nak kena tunggu pula. Kan? Jadi siapa susah sekarang? Ni memang ilustrasi gambaran nak bagi tahu betapa susahnya kita kalau kita buat tindakan macam tu. Tak kisahlah siapa salah, siapa betul tuan-tuan. Nyawa kita ni sekejap je tuan-tuan. Sekejap je. Jadi selagi boleh, tolong jaga hubungan. Kenapa kita kena jaga hubungan? Pertama, membuktikan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan sekalian. Sebab apa? Dalam satu hadis, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat yang saya bacakan tadi, hendaklah ia menyambung silaturahim. Yang kedua, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Yang mana Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang suka diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahim. Hadis riwayat Bukhari. Ketiga, mendapat ganjaran syurga tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dan yang mana sesungguhnya yang saya sebutkan tadi macam mana daripada Abu Ayyub Al-Ansari tuan-tuan sekalian, seorang lelaki berkata, wahai Rasulullah, beritahulah kepada aku amalan dapat memasukkan aku dan syurga dan menjauhkan daripada api neraka. Nabi kata, beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya, menegakkan solat, tunaikan zakat dan sambung tali silaturahim. Riwayat Bukhari dan Muslim. Keempat, disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sangat memuji umatnya yang menyambung hambanya yang menyambung tali silaturahim. Begitu mulia hamba dapat pujian dan sanjungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kelima, Allah akan menyambung hubungan dengan orang yang menyambungkan silaturahim. Ingat tu. Yang mana Allah Ta'ala beritahu sesungguhnya Allah menciptakan makhluknya hingga apabila dia selesai dan menciptakan mereka, Rahim akan berdiri dan berkata, inilah tempat berdiri orang yang berlindung kepadamu dari memutuskan silaturahim. Allah berfirman, ya tidakkah engkau redha bila aku menyambung orang menyambungmu dan memutuskan orang yang memutuskanmu? Rahim berkata, tentu sahaja. Allah berfirman, maka itu menjadi milikmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian disayangi oleh manusia. Selain disayangi manusia tuan-tuan dan puan-puan sekalian, seterusnya kita tengok betapa dengan sayangnya itu dapatlah silaturahim itu terus berkembang menjadi satu perhubungan yang mengharmonikan masyarakat. Justru janganlah kita fikir aku, engkau. Ayat yang paling best orang kita sekarang ni, aku hidup aku dengan anak-anak aku je, aku tak ada. Dengan saudara mara cakap yang tu, aku hidup aku dengan anak aku je, sama ni aku tak nyusahkan orang. Jangan cakap macam tu. Bila kau kenduri, kau harap juga saudara kau bagi duit kat kau. Lepas tu kau cakap, kau hidup kau tak nak nyusahkan orang. Tak salah. Jangan kita terlepas cakap tuan-tuan. Dalam ni kadang sebab mulut badan binasa tu. Sebab itulah dia kadang-kadang kita ni gemar bercakap. Jaga mulut kita tuan-tuan. Makan sirih berpinang tidak. Pinang ada kek kota Melaka. Makan sirih mengenyang tidak. Pegah dek budi dengan bahasa. Kalau mencari pokok berbuah, kalau mencari pokok berbuah, pucuk elobek dahan berdaun. Kalau nak menjadi insan bertuah, duduknya beradab, tegaknya bersantun. Wallahu alam. Allah. Kita belum kesimpulan lagi ya tuan. Belum tu baru pantun. Pantun adat saja je bagi. Baik tuan-tuan, penonton yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Jadi kita tahu, maknanya kita kehidupan ni tuan-tuan ada keterkaitan kita dengan orang lain. Kita tak boleh nak kata kita ni hidup, mungkin kita rasa kita ni senang dan kita tak menyusahkan orang. Tapi ingat, kehidupan kita ni sama-sama. Kita ada adik-beradik, kita ada saudara mara, kita ada jiran tetangga. Jadi kita kena tengok juga hal ehwal orang lain juga dalam menjaga hubungan silaturahim kita sendiri. Baik tuan, dalam zaman teknologi canggih ni lah sekarang. Boleh kata canggih lah semua orang dah belajar, dah tahu dah berkenaan dengan media arus perdana sekarang ni. Jadi apa kaedah yang kita boleh buat untuk kita nak hubung silaturahim? Silakan tuan. Yalah, kalau dulu lah waktu kita sekolah lah kan. Waktu sekolah dulu
Semua orang jadi kawan kita. Kalau boleh satu sekolah kita nak kawan. Lepas tu adalah geng-geng dia ni, geng sebelah meja kita. Kita tak pandai lagi ni, yang media sosial tak kenal tak sesiapa ni. Dulu kita duduk, lepas tu kalau nak makan tu sampai merajuk kan. Bila makan kat kantin, makan dengan orang tu tak makan dengan kita. Macam dulu sekolah rendah dulu. Kan? Lepas tu ada pot-pot dia, bawah pokok tu kita punya dengan kawan kita. Kan? Jadi, mana kata dulu caranya kita nak berkawan dengan semua orang. Tetapi lama kelamaan, orang keliling ni makin kurang. Dan nak mula dalam musim lockdown PKP ni, lagilah tak keluar rumah. Duduk kat rumah je. Jadi kawan-kawan kita secara maya, secara online. Jadi dalam tempoh dalam media sosial ni, kadang-kadang kita ada media sosial tapi kita tak manfaatkannya. Macam tadilah, bila kita cerita tentang tanggungjawab untuk menjaga silaturahim tadi, ada orang tak mainkan peranan. Malahan mengapi-apikan. Sedangkan media sosial ni, sepatutnya kita boleh gunakan. Media sosial ni asal mula satu hukum, kebiasaannya harus masuk ke media sosial. Tapi kalau kita gunakan untuk benda-benda tak baik, dia jadi haram. Kita gunakan untuk putuskan hubungan, haramlah. Gunakan untuk menipu orang, haram. Gunakan untuk jadi scammer. Berapa banyak scammer ni? Haram. Tapi gunakanlah dia untuk tautkan silaturahim. Kadang ada grup WhatsApp sampai 500 lebih. Grup WhatsApp dalam telefon. Mengalahkan menteri. Nyampah aku. Tapi tak pernah nak jaga hubungan yang baik antara grup. Kalau rasa tak boleh komit dengan grup tu, kan, minta maaf banyak-banyak, saya takut nanti saya tak aktif dalam grup ni, zap, left group, tak apa. Tapi kita beritahu minta maaf, saya siap, tak apa. Tapi kalau nak duduk dalam grup tu, tak apalah, at least nak tahu, ada macam tu. Ada orang tu macam ni, tujuh good dia. Good. Ada orang tu je kerjanya dalam grup WhatsApp. Kerana tu. Apa yang kita boleh buat? Pertama, sekali-sekala tanyalah khabar kawan-kawan. Ada kawan saya dalam grup WhatsApp tu pagi dah salam subuh buat semua. Semoga dimurahkan rezeki hari ini. Ada at least dia share kata-kata. Tak apalah. Itu salah satu cara. Kan? Mulakan dengan orang yang rapat dengan kita. Mulakan grup-grup sekolah kita. Kedua, reply story mereka. Reply message mereka. Walaupun sekadar dalam bentuk emoji. Walaupun dalam bentuk kita happy. Maknanya orang tahu, oh maknanya dia tengoklah apa aku tulis ni. Bayangkan saya ada satu grup saudara saya. Grup saudara mara belah mak saya lah. Belah mak saya ni besar grup dia. Grup Jawa ni. Belah mak saya Jawa. Belah sebenarnya saudara mara saya Ustaz. Dekat Meru tu ramai. Dekat jalan Bukit Pekapar, jalan Kempas, jalan Iskandar. Itu semua ramai mak saudara saya, pak saudara tu. Sepupu-sepupu dengan mak saya semua. Yang Jawa-Jawa ni. Jadi kadang-kadang ada mak saudara ni, dia masukkan dalam grup, masuk artikel. Tapi tak ada siapa respon. Dia mengadu dengan saya. Samsul, tak ada siapa punya reply. Dia kata, macam rasa tak penting je kita. Tak apa. Saya kata, saya sebutlah nama dia kan. Saya sebut tak apa. Makcik relax je. Makcik yang penting share. Yang penting share. Tak apa. InsyaAllah dia orang baca tu. Cuma dia orang, bukannya dia orang tak nak respon. Terlupa nak respon. Saya kata macam tu lah. Jadi kadang-kadang tu itu jadi isu. Jangan ingat orang okey ya bila masuk orang tak respon. Dia setengah orang tu dia rasa kecewa. Tak ada orang respon dekat dia. Tapi tak apalah. Kan? Tapi kita sangka baik macam mana pun. Kan? Kadang-kadang kita tak ada masa untuk meruntukkan, untuk bertanya khabar. Tapi kita lebih banyak masa di media sosial. Jadi gunakan sebaik-baiknya. Kemudian begitu juga bagi pertolongan. Transmisi dalam bentuk yang besar. Sekadar pertolongan yang kecil pun memadai. Contohnya ada orang share dekat dalam grup tu. Ada orang susah. Dekat ni. Sebab contoh Ustaz, baru-baru ni. Di taman perumahan saya. Ada satu keluarga kena COVID. Dia kena COVID, jadi satu rumah tu tak boleh keluar. Jadi pintu pagar kunci, pintu bertutup. Sebab dia di kuarantin dalam rumah. Jadi apa yang pengurusi satuan penduduk buat? Masuk dalam grup WhatsApp, sahabat kita dekat nombor sekian-sekian, kena COVID, dia tak boleh keluar rumah. Jadi kalau siapa nak sumbang kan, sila sumbang. Zap, barang-barang sampai depan rumah dia. Beras, datang, apa semua, minyak. Maknanya nak tunjuk, macam mana media sosial ni kita boleh manfaatkan dengan cara yang baik. Kalau semua kepengurusi satuan penduduk macam ni, ketua kampung macam ni, tak adalah bendera putih. Kan? Ini tak. Saya tu sebab saya kata, bendera putih ni salah ketua kampung. Salah pengurusi satuan penduduk. Minta maaf saya cakap. Tak semualah. Macam mana ketua kampung boleh terlepas pandang berapa ramai ibu tunggal dalam kampung tu. Berapa ramai orang susah tu sebab kena ambil tahu. Jadi pemimpin kena ambil tahu. Kalau ketua kampung, ada ketua kampung cakap dengan saya, tapi Ustaz, saya tak ada peruntukan untuk tu. Siapa suruh pakai duit kau? Mintalah dengan wakil rakyat. Kan? Kalau wakil rakyat tu tak boleh tolong, suruh dia berhenti. Apa susah? Kan? Dulu waktu pilihan raya, segala corok dapur orang kau boleh sampai.
Apa sah sekarang tak boleh tolong? Itu peruntukan korang. Berhenti. Kena cari. Bukan senang jadi wakil rakyat. Nak jadi wakil rakyat, peruntukan yang tu tak cukup. Kau kena cari. Kena cari. Tu sebab jadi ketua macam tu. Cuba kita tengok. Bagaimana ketika zaman Saidina Umar jadi khalifah dulu. Macam mana susah dia. Bila dia dengar orang kutuk dia. Dia menyamar jadi orang biasa orang kutuk. Umar tak pernah ambil tahu pasal aku. Umar pergi balik dekat cari dekat simpanan dia. Ada gandum tu. Dipikulnya. Orang lain tahu. Jangan. Ini tanggungjawab aku. Umar pikul sendiri hantar. Macam tu lah. Jadi makna kata, bukan nak cerita pasal kepimpinan lah. Nak cerita satu rahim ni. Tapi apa-apa pun dalam bab silaturahim ni tuan-tuan, bagi pertolongan. Dan gunakan media sosial untuk sebar panjangkan pertolongan. Itu pun satu bentuk pertolongan. Ada orang susah kita sampaikan. Begitu juga menziarahi jiran saudara. Selepas musim PKP dan lockdown. Macam tu. Kena faham ya. Menziarahi jangan kau ziarahi sekarang pula. Ni tengah kes tengah tinggi ni. Yang berikanlah sumbangan. Kirimkanlah doa. Dalam WhatsApp tu, jom sama-sama kita doakan. Bacalah doa ni, teks doa ni saya dah sharekan. Kalau baca doa, mudah-mudahan COVID ni dapat diredakan. Jom sama-sama kita doa, minta pada Allah. Pagi share. Jadi mana tak adalah asyik-asyik Al-Fatihah dibaca. Al-Fatihah dibaca, Fatihah dibaca. Allahu Akbar. Tapi betul lah dia. Maknanya satu perkongsian lah. Satu perkongsian yang mana kita boleh manfaatkan ikut cara yang bersesuaian dengan zaman. Yang paling penting ialah kita sentiasa berusaha untuk menjaga satu rahim. Walau apa pun medium yang kita nak gunakan. Yang penting usaha kita insya-Allah. Allah Maha mengetahui dengan lebih mendalam apa yang kita fikirkan, apa yang kita niatkan dalam hati kita. Wallahu a'lam. Terima kasih. Okey tuan, dalam situasi keadaan tertentu kita tengok kadang-kadang ada orang ni dia baik dengan kawan-kawan macam kita bincangkan tadi lah. Tapi dalam hubungan keluarga berlebih kurang dengan ahli keluarga. Malah mungkin dengan orang yang tak ada hubungan pun dia okey, nampak memang dia baguslah. Tetapi dengan adik-beradik selalu jadi masalah. Jadi untuk perkara ni tuan, apa mungkin yang nasihat ataupun yang kita boleh sampaikan untuk situasi macam ni tuan? Silakan. Yelah, dalam situasi sekarang ni kita tahulah kan, dari segi dicerita dalam waktu-waktu yang sukar sekarang ni ke tahu macam mana Ustaz Zara ni? Soalan dia ni. Mungkin dalam situasi keadaan sekarang ni lah. Kita ambil situasi semasa ni kan. Oh, maknanya dalam situasi lockdown PKP ni lah Yan, jadi macam dari segi persaudaraan ni sekarang ni ada beberapa perkara lah yang boleh kita laksanakan dalam memelihara perhubungan silaturahim ni. Pertama, saling kunjung mengunjung atau berkomunikasi. Nampak kunjung mengunjung ni sebenarnya ada tau, walaupun PKP lockdown, iaitu ada orang yang diberi kebenaran untuk pergi menziarahi. Contoh ada sahabat yang sakit, dia dapat peluang untuk pergi ke hospital. Tapi dengan keadaan yang terbatas lah, mungkin jarak, mungkin bertabir dan sebagainya. Kalau boleh pergi, kita pergi. Kalau tak boleh, tak usah pergi, tapi communicate. Boleh buat video call, boleh kita call. Sebab apa? Melalui komunikasi ni, hubungan kasih sayang akan dapat dirawat, akan dapat dimekarkan. Malahan ada yang bila belum saling mengenali, teguran, sapaan itu juga boleh mewujudkan satu hubungan silaturahim yang baik. Bermulanya hubungan yang baik. Contoh balik rumah kadang-kadang, kita sampai masuk kat parking, nampak jiran sebelah. Assalamualaikum bang, jam. Okey, sihat. Itu je. Itu pun dah cukup baik dah sebenarnya. Tanpa perlu kita kontak. Bang, tak kerja ke ni? Tak sihat sikit ni. Oh ya ke? Pernah kau ubat belum? Adalah, okey. Ke COVID? Tak adalah, dah swab dah. Okey, nampak tak? Kita saling berinteraksi. Nampak Dan begitu juga, kita memberikan sumbangan bantuan secara tulus ikhlas, insya-Allah tuan-tuan dan puan sekalian. Yang mana tuan-tuan dan puan sekalian, kita lihat bukti cinta kita kepada sesama muslim adalah dengan kita membantu mereka dengan sehabis daya kita tuan-tuan dan sekalian. Di mana dalam hadis Nabi menyebut tidak beriman seorang mukmin sehingga ia mencintai saudaranya seperti mana ia mencintai dirinya sendiri. Yang tadi hadis yang awal tadi melebihi diri sendiri. Ini macam mana dia sayang diri dia sendiri. Jadi makna kata tuan-tuan, kalau boleh kita bantu. Kemudian saling memaafkan. Sebab apa? Sikap ini dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW
yang pernah diperlakukan kasar, bahkan diusir dari kota kelahirannya oleh orang-orang musyrik, tuan-tuan. Namun saat penaklukan Mekah, Rasulullah SAW memaafkan mereka yang pernah menyakitinya. Bayangkan tuan-tuan dan puan sekalian. Itu sebabnya kalau kita tengok Abu Sufyan, tu tengok. Bayangkanlah Abu Sufyan nak bunuh, bayangkan tuan-tuan. Nak bunuh Nabi, tuan-tuan. Daripada muda, cita-cita dia nak bunuh Nabi, nak penggal kepala Nabi. Tapi lalah bila dia masuk Islam, ada Nabi sindir pun tidak, tuan-tuan. Kau dulu bukan main lagi nak sembelih aku, sekarang apa cer? Tak ada Nabi tak buat macam tu, tuan-tuan. Nabi raikan dia. Seolah-olah dia seperti bayi yang baru lahir, tuan-tuan. Sebab dia tidak ada dosa, sebab dia dah kembali kepada fitrah, kembali kepada Islam, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Itu sebabnya, tuan-tuan, cerita bab memaafkan ni, dua perkara paling mulia di sisi Allah, tapi susah nak buat. Apa dia? Pertamanya minta maaf, keduanya memaafkan. Cukup susah. Nak pula pada kategori keturunan yang disebut sebagai bangsa, bukan Afrika, bukan Mat Saleh, keturunan yang paling susah minta maaf dan memaafkan, namanya bangsa Melayu, tuan-tuan. Terang saya cakap. Cukup susah. La ilaha illallah. Dah apa perangai pun. Oh, pahal pula aku minta maaf dengan dia pula. Aku pak saudara dia. Nampak? Masa tu lah nak fikir status. Ni tak sadar pak saudara ni sakit jantung, jantung berlubang, buah pinggang masalah. Bila-bila masuk beli padam, berkira lagi siapa patut minta maaf. Nampak tak tu? Kita ni minta maaf bukan sebab siapa salah, siapa betul. Kita minta maaf sebab silaturahim kerana Allah. Mudah-mudahan aku mati dalam keadaan aku terjaga silaturahim aku. Begitu juga memaafkan. Dia pilih orang pula nak maafkan ni. Aku orang lain boleh, tapi dia ni tak boleh. Apa hal? Kenapa pula macam tu? Pilih-pilih pula. Aku orang lain, aku tak ada masalah. Tapi Hanzalah ni tak dapat. Apa salah kau pilih Hanzalah tak boleh? Jangan macam tu, tuan-tuan. Itu sebab saya kata dua perkara. Tapi percaya cakap saya. Kita ingatkan kisah bagaimana seorang lelaki tu yang Nabi jumpa tu, Nabi kata. Nabi sebut pada sahabat satu hari ketika Nabi dengan sahabat tengah duduk dekat Masjid Nabawi ni. Kita nampak seorang lelaki masuk daripada satu pintu. Nabi kata, sesungguhnya dia tu ahli syurga. Sahabat pun, wah pahal pula dia tu ahli syurga pula. Nampak macam biasa-biasa je. Jadi sahabat tak puas hati. Sahabat-sahabat follow dia. Terserempak dekat satu tempat lagi, dekat luar pula. Nabi jumpa dengan lelaki yang sama ni. Nabi sebut sekali, sesungguhnya lelaki tu ahli syurga. Sahabat-sahabat lagi lah tak puas hati. Sahabat-sahabat pun pergi rumah orang tu, follow orang tu sampai kat rumah dia. Dan dia pun beritahu, Assalamualaikum, boleh tak kami nak menumpang tidur kat rumah tuan dia? Dia ni orang baik, dia kata boleh, tidurlah, tak ada masalah. Tuan-tuan, tak jadi kojo tuan-tuan. Sahabat-sahabat ni apa kojo? Dia meninjau, dia mengintai tengok apa yang orang ni buat daripada pagi sampai malam. Sebab nak tengok apa yang hebat dia zaman sampai dia jadi ahli syurga. Tengok pagi semayang macam biasa, makan macam biasa, tidur macam biasa. Kan? Tidur macam biasa, baring macam biasa, mengaji dia jugalah. Tapi nak kata apa yang hebat sangat kan dia ni? Akhirnya dia tanya. Semua dah tak tahan, dah satu hari memerhati tak dapat jawapan, dia pun tanya. Tuan, boleh tak kongsikan kepada kami? Macam mana tuan ni dia katakan sebagai ahli syurga? Kongsilah kepada kami. Dia kata, tak ada apa sangat pun yang aku buat. Cuma seingat aku yang paling aku tak tinggal setiap hari adalah 3 perkara yang aku buat sebelum aku tidur. Apa dia? Yang pertama, aku niatkan dalam hati aku, kalaulah, apa? Dia kata, kalaulah aku hidup lagi esok, aku niat tak nak buat, tak nak dengki dengan semua orang. Itu kata dia. Yang kedua, kalau aku hidup esok, aku niat nak buat baik dengan semua orang. Dan yang ketiga, aku niatkan dalam hati aku, sebelum aku tidur, aku maafkan semua orang. Nampak tak? Itu tuan-tuan. Maaf ni kunci, salah satu kunci nak masuk syurga. Apa yang payah buat nak minta maaf dan memaafkan, tuan-tuan. Jangan kira-kira kita muda, kita tua, tuan-tuan. Jangan terpedaya dengan muda. Sebab mati tak syarat tua. Jangan terpedaya dengan sehat. Sebab mati tak syarat sakit. Itu sebab bab harta pusaka ni. Kalau kita boleh didik anak-anak kita, tuan-tuan sekalian, bergandunglah macam mana sekalipun, apa cerita sekalipun, berapa juta sekalipun, anak-anak kita boleh berlapang dada sesama adik-beradiknya. Barulah kita dianggap sebagai ibu bapa yang berjaya mendidik anak-anak ni. Wallahu a'lam. Terima kasih. Itu dia. Baik, saya kira sangat jelas penjelasan yang disampaikan oleh Tuan Samsul Debat kita pada hari ini, dan masa sangat mencuburi kita nampaknya Tuan Samsul Debat.
Baik, menarik apa yang menarik saya nak tarik di sini. Sebelum saya pergi kepada mungkin kesimpulan daripada tuan panel kita, kita janjikan tadi soalan kedua tuan. Soalan kedua saya bacakan. Nanti tuan boleh pilih siapa pemenangnya sambil tu. Baik, soalan yang kedua, sedang penonton boleh standby. Soalan yang kedua, apakah perkara yang kita boleh lakukan untuk menjaga silaturahim di zaman pandemik COVID-19 ini? So kita dah berlalu dah 2 tahun. So apa perkara yang boleh kita lakukan untuk jaga silaturahim di zaman pandemik ini? Mungkin sahabat-sahabat sedang penonton boleh typekan di ruang komen, insyaAllah siapa yang betul dan cepat dialah akan dipilih sebagai pemenang bertuah kita. Baik, sebelum sementara tunggu tuan panel kita memilih siapakah pemenangnya, soalan pertama dan kedua. Jadi sahabat-sahabat boleh terus komen. Kita saksikan dulu montaj kalkulator faraid ini. Saksikan. Kalkulator faraid yang disediakan oleh pihak Majlis Agama Islam Selangor. Jadi tuan-tuan, puan-puan dan penonton yang dikasihi oleh Allah SWT sekalian, mungkin ada sahabat-sahabat yang nak tahu ataupun nak kira ataupun nak cuba-cuba lah, boleh layari dulu laman web yang diberikan untuk kita nak semak siapakah ahli waris kita dan mungkin berapa pembahagiannya. Jadi sama-sama kita kongsikan kepada sahabat-sahabat kita yang mungkin ada yang dah keluar dulu ataupun tak sempat nak tengok tadi video tadi, kita boleh kongsikan. Baik, sedang menonton yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana yang dijanjikan tadi, mungkin panel kita dah pilih dah pun siapa pemenangnya. Okay tuan Samsul dapat siapakah pemenang pertama? Okey, pemenang yang pertama yang saya nampak ni, sebab saya tengok ada macam-macam jawapan, tapi ada satu tu dia jawab macam ni, dia jawab tanggungjawab tadi kan, untuk memelihara satu rahim tadi, dia kata tanggungjawab diri sendiri. Ada satu dia jawab ni. Menjaga satu rahim adalah tanggungjawab semua Muslim, walaupun bukan dia yang berada dalam keadaan bergaduh itu. Tanggungjawab untuk mendamaikan. Itu satulah. Walaupun bukan dia yang bergaduh. Tapi maknanya dia ni jawapan dia saya nampak dia lebih, orang kata lebih tepat lah, orang kata lebih siap dengan huraian walaupun dia. Tu saya sebut kan. Okay. Dan boleh sebutkan nama dia? Sebutkan nama dia. Namanya adalah, sekejap tengok.
Umi Farhana. Umi Farhana. UMMI. Okey. Umi Farhana. Boleh komen kita di Facebook Majlis Al Islam Selangor untuk tuntut hadiah yang pertama kita janjikan tadi adalah buku Faham Faraid. Okey tuan, yang kedua, pemenang yang kedua. Yang kedua, Ahmad Muammar Muhammad Asri. Saya pilih jawapan dia. Okey. Iaitu dia kata sentiasa buat video call, tanya khabar, jawab status walaupun dengan stiker atau emoji saja. Tu antara ni. Yang lain jawab umumnya tanggungjawab orang beriman. Tanggungjawab tu macam tu lah. Okey. Kan? Jadi jawab Tak macam apa, tu. kita bagi hari ni juri. Juri ni adalah panel kita pada hari ini untuk pilih jawapan secara langsung. Seperti mana hadiah yang kita janjikan, iaitu hadiah yang kedua, bijak pustaka game. Jadi untuk Muhammad Ammar, boleh komen kita di Facebook Majlis Al Islam Selangor untuk tuntut ataupun kita kongsikan maklumat untuk kita postkan barang hadiah yang kita janjikan ini. Baik, sidang penonton yang dikasihi oleh Allah SWT sekalian, kita sudah sampai ke penghujung rancangan. Mungkin sedikit kesimpulan daripada tuan panel. Silakan tuan Samsul Debat. Kesimpulannya, tuan-tuan dan puan sekalian, dalam kehidupan kita ni kita kena ingat, hidup kita ni hanya sementara. Bila kata sementara, bila-bila masa je kita boleh diambil nyawa kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh Allah boleh jemput kita. Nak pula musim Covid ni tuan-tuan. Batuk sikit hilang diri rasa, ada 14 hari je tempoh. Tuan-tuan. Dalam tempoh 14 hari boleh ji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita pun tak tahu kita boleh survive ataupun tidak. Nyawa sangat, orang kata sangat mudah pada sekarang ni. Itu sebabnya tuan-tuan sekalian, apa pun buat baiklah dengan orang. Itu je. Buat baik dengan orang, jaga silaturahim. InsyaAllah hidup kita akan tenang. Tapi bila kita memilih untuk bermusuhan, kita memilih untuk memutuskan persaudaraan, sesungguhnya hidup kita tidak akan tenang, tuan-tuan sekalian. Kita akan rasa serba tak kena, kita rasa tak tenteram. Jadi nak mencari hakikat yang sebenar, tuan-tuan. Nak pula dalam bab harta pusaka, faraid ni tuan-tuan sekalian. Satu je pesan saya. Nabi dah ajar dah. Orang yang paling kaya adalah orang yang sentiasa merasa cukup dengan apa yang dia ada. Jadi buat apa kita nak bergaduh sebabkan harta, tuan-tuan? Buat apa nak bergaduh sebab benda-benda dunia? Berebut jadi ketua. Nak jadi ketua, contoh lah contoh. Sekarang ni, Datuk Seri Ismail Sabri dia jadi Timbalan Perdana Menteri. Kan, kita tengok contoh lah. Katalah, Datuk orang lain mula pegang. Tak lama tuan-tuan, tak lama lagi nak pilihan raya balik. Tuan-tuan, bukan lama pun. Tapi kita bergaduh macam kita nak pegang selama-lamanya. Tak ada tuan-tuan. Tak usahlah kita bergaduh. Kan? Yang bergaduh nak jadi Perdana Menteri pun, contohlah kan. Jadi Perdana Menteri. Masing-masing pun bukannya muda-muda tuan-tuan. Itu sebab saya kata, nak jadi ketua kampung. Contohnya. Itu tengok hari tu. Jadi ketua kampung. Ada yang ketua kampung 22 bulan ni tuan-tuan. Baru nak belagak sikit, tiba-tiba dah tukar orang lain. Contoh tuan-tuan. Saya nak bagi contoh, bukan saya tuju kat sesiapa. Dari makna, apa yang kita ada hari ini sementara. Kita boleh jadi CEO pada satu bos, satu pejabat. Tiba-tiba, lembaga pengarah tukar bos yang lain, CEO yang baru. Kata apa? Nak tunjukkan betapa sementaranya dunia. Dan satu lagi kata-kata nak beritahu. Dunia ini sementara sifatnya. Apatah lagi yang ada di dalam dunia. Oleh yang demikian, redha, belajar bersyukur. InsyaAllah, Allah Ta'ala akan mencukupkan apa yang kita ada. Wallahu a'lam. Allahu'alam. Alhamdulillah. Sekali lagi terima kasih saya ucapkan kepada panel kita pada hari ini, saudara Syamsul Amri bin Ismail, seorang pendakwah bebas ataupun yang lebih dikenali dengan Samsul Debat, atas perkongsian ilmu yang sangat berguna pada kita hari ini. Dan mudah-mudahan tuan-tuan dan penonton yang dikasihi oleh Allah SWT ambil perkara-perkara yang baik itu, contoh-contoh yang baik tadi itu kita gunakan untuk kita manfaatkan kepada untuk diri kita, ahli keluarga kita, sampaikan kepada mereka yang mungkin tak dapat nak bersama dengan kita pada majlis pada pagi ini, insya-Allah. Baik, dalam sangat penting untuk kita jaga hubungan silaturahim, dan lebih-lebih lagi dalam bab pengurusan harta pusaka ini, kerana perkara ini biasanya ia sangat sensitif kepada sesetengah pihak, sesetengah orang dalam bab membincangkan, dalam bab nak berbahagikan harta pusaka, dalam bab nak menguruskan pun kadang-kadang belum nak bahagi lagi pun, belum nak bincang lagi pun, baru sebut okey nak bagi pada siapa, dah masing-masing dah bersangka buruk, bersangka dengan sangkaan yang tidak baik, sehingga boleh menimbulkan perasaan yang tidak
senang kepada diri kita dan memberi kesan juga kepada ahli waris yang lain. Jadi ini perkara-perkara yang kita nak elak. Sebab apa? Kita kalau boleh nak jadikan harta seperti mana Tuan yang Samsul bagi tahu tadi, harta yang dia dapat tu sebenarnya kalau kita dapat pun banyak mana pun, tak sampai mana pun. Kita tak bawa ke mana pun. Kita akan tinggalkan juga. Kita akan tinggalkan. Kita tak akan bawa ikut kita sampai dalam kubur, tak ada. Mungkin berapa sangat je yang kita boleh manfaatkan. Jadi kalau boleh dengan harta tersebut, kita jadikan dia sebagai penghubung silaturahim kepada ahli keluarga kita yang lain. Mungkin ada ahli waris yang tak dapat harta pusaka tersebut, tetapi dengan hubungan silaturahim kita boleh serahkan ataupun kita boleh bagikan seorang sikit. Jadi dalam masa yang sama kita dapat harta tadi dapat memberi manfaat kepada kita dan juga memberi manfaat kepada orang lain, insya-Allah. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Tuan Samsul Debat atas perkongsian pada hari ini. Assalamualaikum Tuan. Assalamualaikum. Baik, sedia penonton yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, alhamdulillah terima kasih kepada semua atas sudah bersama dengan kita pada awal sampai habis ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita banyak manfaat atas perkongsian kita pada pagi ini. Baik, kepada yang tak menang jangan bersedih. InsyaAllah kita ada lagi dua siri lagi. Dua siri lagi untuk bicara pusaka. Jadi minggu depan malam ni kita ada kuliah faraid. Kuliah faraid bersiri insya-Allah untuk siri yang ke-9. Jadi kita ada berapa seminggu lagi untuk kempen bulan faraid Negeri Selangor ini. Malam ni kita ada kuliah faraid bersiri, kemudian ada 3 lagi siri untuk minggu depan. Kemudian kita ada lagi berapa program lagi pada minggu depan, bicara pusaka ada lagi 2 siri. Kemudian untuk suka saya ingatkan pertandingan video video pendek dan pertandingan mereka cipta e-poster. Jadi pertandingan ni kita lanjutkan tarikh dia, tarikh TikTok dia, jadi tuan-tuan perempuan boleh sampaikan. Jom bersama kita untuk menyertai program kita, pertandingan yang kita anjurkan ini sebenarnya kempen bulan Faraid Negeri Selangor. Hadiah yang dijanjikan sangat-sangat menarik dan sangat-sangat lumayan. Jadi tuan-tuan ajak sahabat-sahabat untuk bersama dengan kita menyertai pertandingan yang dianjurkan ataupun program yang dianjurkan oleh pihak MAIS. Baik, segala kekurangan saya daripada pihak wakil mohon maaf atas masa yang terlebih. Semoga Allah SWT ampunkan segala dosa-dosa kita dan Allah SWT pelihara kita daripada wabak COVID-19 ini yang sedang melanda kita semua, insya-Allah. Baik, sidang penonton, sekali lagi segala kekurangan saya mohon maaf, hingga kita bertemu lagi pada sesi yang akan datang, insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.